angin. Tuan-tuan pegang ni, tuan-tuan hirih ni. Dia sapu minyak ni. Tuan-tuan tengok. Minyak ni tuan-tuan bukan sebarang minyak. Tuan-tuan sendiri, kalau tuan-tuan tengok je, tuan-tuan kata saya yang buat, tipu. Tuan-tuan ambil, pegang. Tajam tak? Tuan-tuan test, potong. Potong kayu, potong besi, belekok kan. Okay, tuan-tuan potong tangan saya. Jangan takut tuan-tuan. Walaupun tak ada insurans, tak putus tuan-tuan. Saya jamin, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Potong. Tak luka tuan. Apa pun tak. No, semua berlaku dengan izin Allah. Tuan-tuan nak kebal macam ni, tuan-tuan tak payah belajar. Beli minyak saya tuan. Sebotol RM200. Mampu yang beli. Diguna format ni. Supaya orang dapat sidik. Betul dia cakap. Mampu yang balik-balik sapu. Nyamuk ketit. Aduh. Tadi pisau macam mana depan dia buat jadi ya? Tuhan kena tak tahu, Tuhan bodoh. Hang tak faham kena tipu. Tu duit hang habis, akidah hang pun rosak, saya silap kena syahadah lain. Dia guna tiru format tu. Buat khawarikul adah, tasdik Rasul. Yang ni pun nampak khawarikul adat, bukan khawarikul adat. Tu adalah sihir jin yang kita tak tahu sabab. Itu formulasi digunakan untuk melarikan barang yang dijual. Jual nombor ekor, jual tangkai. Kita bukan tak bisa tengok. Tuan-tuan tak bisa tengok kot. Tak bisa tengok kan. Tuan-tuan biasa duduk dalam masjid dengan surau ya, wali. Duduk zikir dah. Tak bisa tengok fenomena tu. Saya masak apa tu sampai cemuih saya tengok, boring Baik, disebab Rasul Allah Ta'ala beri khawarikul adat. Semua tu saya nak syarah tu cerita kod lah yang tu, dengan sebab tu boleh memahamkan khawarikul adat tu apa dia. Yang kita duk tengok tu bukan khawarikul adat. Dia sebenarnya ada sebab. Sekali lagi sebut bahasa tu, dia ada sebab, tapi kita tak nampak sebab, dan kita tak tahu sebab, dan kita tak pernah belajar sebab tu. Satu orang yang buat-buat silap mata sihir macam ni, kadang-kadang dia bagi peringatan awal lagi. Saya tahu tuan-tuan di kalangan kita ni ada yang berilmu, tapi janganlah cuba dengan saya. Saya minta banyak-banyak. Kadang-kadang dia cakap, ada orang jual ubat cakap tu kan. Pasal apa? Dia pun getar kak. Sehari suruh hiri-hiri, putus. Mampu hang. Hang tak tahu orang lain pun ada skill lebih daripada hang, pak. Pasal apa berminta-minta macam tu? Menunjukkan dia pun dia takut ada orang ada sabab lebih hebat daripada dia. Kalau betul-betul yang khawarikul adat main in Allah Ta'ala macam mana? Tak ada siapa boleh halang. Tu pasal Allah saja yang boleh halang. Yang tu dia minta, maksudnya apa? Ada orang terror lagi mampu hang. Satu dia minta maaf lah tuan-tuan. Saya bukan nak tunjuk pandai, tapi kalau ada orang pandai, tolonglah jangan ganggu saya. Kadang-kadang dia cakap dalam majlis secara rasmi tu. Yang tu pun tuan-tuan pakai lagi. Bodoh. Tambah pula dia kata, tuan-tuan kalau ada ayat kursi apa jangan duk baca ambuih-ambuih tu. Jadi sesuatu ni tuan-tuan tanggungjawab. Dah kita pun kecut kita pun dengan tuan-tuan guru ada pesan, kita baca ayat kursi ni, lintah bukan lari jin dia tak jadi punya, kita pun baca. Dia takut, dia baca, dia pergi siap-siap dah peringatan yang Aidah tu. Tu pun kita pakai, beli kau ubat dah. Jangan tuan-tuan tu bab penipuan bab tu lah. Tuan-tuan kalau ada kat Sungai Petani apa, ambil gambar siap rakam tu WhatsApp. Itu tengok ni palsu, tengok berapa orang nak like. Kalau Facebook tengok berapa orang nak komen. Ini betul ni. Ni mencari adat ni. Sah bodoh tulis tu, bengong tulis. Maksud saja sikit-sikit tu cadangan lah, tak buat tak apa. Baik. Jadi asal kita bicara adalah Allah Ta'ala tasdikkan Nabi Rasul dengan mukjizat, yang mukjizat ni khawarikul adat yang yujrihallahu, yang memperlakukan dia, menjadikan dia oleh Allah Ta'ala ala aidihim, dan Allah Ta'ala beri pasal apa? Ta'yidan lahum, nak memperkukuhkan lahum bagi mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Istilah memperkukuh apa? Membenarkan maksudnya mereka ni ialah benar-benar utusan aku, Rasul aku, Nabi aku. Li'annahum nazilatun manzilata qauli ta'ala, kerana bahawasanya li'annaha kerana mukjizat ni, kalau pandang di sisi sudut Allah Ta'ala support dengan beri benda pelik ni yang luar biasa ni, dia nazilatun manzilata qaulihi, dia adalah menepati
manzilata qaulihi, tempat firman Allah Ta'ala, menepati firman Allah Ta'ala. Mana dia? Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Jadi mukjizat itu seolah-olah macam Allah Ta'ala wahyu dan firman kan. Ini maksud dia. Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni, benarlah hamba aku, maksud hamba ni Nabi Rasul, fi kulli ma yuballighu anni, pada apa yang menyampai ia anni daripada aku. Seolah-olah Allah Ta'ala firman macam tu. Apa bukti dia benar Nabi Rasul? Tengok, nak minta apa? Minta kat dia, aku bagi jadi kat dia. Tak ada siapa boleh lawan. Jadi seolah-olah menepati wahyu Allah Ta'ala macam tu. Satu kalau sikit menepati wahyu tu, Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita format berfikir dengan menggunakan akal yang waras, dengan menggunakan kaedah penaklukan akal yang tepat. Apa dia? Kalaulah Tuhan yang menjadikan alam ni tak mengizinkan dan tak menjadikan berlakunya benda yang betul-betul khawarikul adat, yang bukan jin dan sihir di situ. Kalau Allah Ta'ala tak jadikan, memang tak jadi, tapi jadi, menunjukkan apa? Mestilah benar dia ni dapat bantuan Allah yang menjadikan semua benda khawarikul adat itu. Cuma pastikan dia khawarikul adat, bukan sihir dan jin. Satu sikit di atas tu, yang berlaku pada zaman Nabi Musa, berapa ramai ahli sihir boleh buat jin, boleh buat sihir untuk tukar tongkat dan tali kepada ular. Ramai boleh buat. Tapi bila dia orang tengok tongkat Nabi Musa baling jadi ular, macam mana? Semua kata amanna bi rabbi Musa, amanna bi rabbil alamin, kami beriman dengan Tuhan Rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Itulah Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun. Pasal apa? Yang ni bukan sihir. Yang ni bukan sihir. Kami ahli sihir lama dah, kami tahu sihir ni apa dia. Pasal dia ada ilmu sihir kan. Dia tengok tongkat Nabi Musa, ni bukan sihir lah ni. Ni bukan sihir. Kalau sihir kami tahu lah, kami boleh buat macam ni. Tapi ni bukan sihir. Tu yang bila tengok Nabi Musa campak tongkat tu, amanna bi rabbi Musa wa Harun tu, semua kata kami beriman dengan kharru sujadah. Antara tempat ayat sajadah kisah Nabi Musa, surah mana tahu yang cerita tu, semua ahli sihir sujud dan beriman, mengaku asyhadu alla ilaha illallah wa anna Musa rasulullah. Pasal apa? Dia kata yang ni bukan sihir, kami beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Yang tak faham sihir siapa? Firaun. Dia kata apa? Hadza lakabirukumul ladzi allamakumus sihr. Dia kata, woi tukang sihir macam mana? Hampa ni tak ikut cakap aku. Pasal dia orang ahli sihir, dia orang tahu sihir tu apa. Firaun bukan pandai sihir. Firaun pula tukang tarjih sihir mereka. Dia kata apa? Kalau hampa nak tahu, ni lah tukang sihir yang paling besar sekali yang ajar hampa sihir. Dia kata, hadza lakabirukumul ladzi allamakumus sihr. Ini adalah orang paling besar yang boleh ajar sihir kat kamu. Dia nak tegakkan benda besar dia, dia bubuh kat Nabi Musa, kata tukang sihir. Jadi orang tak faham macam mana? Oh betul juga lah. Tukang sihir pun kena tipu dah dengan Nabi Musa. Pasal Nabi Musa sihir yang lagi besar. Jadi inilah sihir besar sekali. Jadi tujuan dia buat apa? Dia nak bubuh sihir itu kat Nabi Musa. Jadi orang sesat, dia cari jalan nak bagi hak betul itu tetap sesat. Dia bubuh sihir. Jadi orang hak bengong akan percaya perkataan Firaun. Orang yang pandai, dia akan pakai, dia tengok tukang sihir tu, dia tengok tukang sihir pun tahu sihir apa, tukang sihir pun beriman, maka benar Nabi Musa tipu Firaun. Tapi macam mana? Tetap jadi dua kelompok. Memang dia pecah ya. Pasal masing-masing cakap hujah masing-masing. Semua orang akal waras, dia boleh nilai mana yang hujah betul. Hujah masing-masing pakai hujah. Dengar saya sebut dalam misal kan tentang hujah tu. Jadi asal saya nak sebut tu tentang mukjizat itu, dia menepati seolah-olah Allah Ta'ala wahyukan benar Rasul aku ni, pasal aku support dia dengan dia buat benda pelik dan mencari adat. Baik. Dari si kaedah berfikir dia macam ni, wa tasdiqul kadzibun, membenarkan orang yang dusta
dusta. Kalau Allah Ta'ala memang tahu Nabi Rasul ni dusta, takkan dia akan support dengan mukjizat. Jadi kalau Nabi Rasul tu dusta, tapi Allah Ta'ala izinkan berlaku mukjizat, macam mana? Dusta. Okey, itu ke Rasul. Macam ni balik ke jin tadi. Kalaulah tukang-tukang untuk bomoh ni palsu, takkan Allah Ta'ala bagi izin jadi. Macam mana tu? Tak, pasal Nabi tukang sihir tu bukan kata dia Rasulullah. Tak ada. Jadi boleh jadi pasal apa? Pasal sebab jadi dia buat, jadi ya. Dan bukanlah maksudnya mesti jadi itu dengan dapat redha Allah Ta'ala, walaupun guna perkataan izin. Kalau izin tu dengan mana kehendak, mesti setiap benda nak berlaku mesti kehendak Allah, ataupun izin Allah, izin dengan mana kehendak. Tapi kalau izin tu diartikan dengan mana redha, tak betul. Pasal mencuri, adakah dapat izin Allah? Izin dengan mana redha, tak betul. Tapi izin dengan mana kehendak, betul. Pergi faham tak tu? Pernah belajar pun bab tu, izin dengan redha tu. Orang kita yang tak faham kaedah-kaedah pemalsuan maklumat dan akidah dengan menggunakan bahasa izin ni, dia tertipu dengan bahasa izin tu. Dia faham izin ni, betul juga lah. Kalau orang Ta'ala tak izin, takkan jadi. Mesti orang Ta'ala izin. Faham izin tu redha. Jadi tentulah ahli sihir ni direstui, tentulah pengamal jin ini direstui, tentulah pengamal silat ini direstui, tentulah pengamal tarikat ni direstui, pasal dia dapat izin daripada Allah Ta'ala, barulah jadi. Kalau tidak, takkan jadi benda pelik macam ni. Dia faham izin tu redha, tu masalah. Padahal adakah setiap yang berlaku tu, adakah dapat redha Allah Ta'ala? Tidak. Adakah setiap yang berlaku itu dapat redha? Redha belum tentu. Tu izin. Kalau izin mana redha, tak betul. Tu yang selalu terperangkap dengan bahasa macam tu. Tu yang tasdiqul kadzibun. Membenarkan orang dusta adalah dusta. Ini mustahil Allah Ta'ala akan membenarkan Rasul dia dengan mukjizat kalau Nabi Rasul itu adalah dusta Nabi dan Rasul. Berbeza dengan tukang sihir ataupun yang bersahabat dengan jin tu. Baik. Yang ni kita cerita bab Rasul. Jadi pastikan ciri Rasul pada Rasul. Kalau nisbah karamat, pastikan ciri wali pada wali. Kalau tengok ni rupa wali, bukan khawarikul adat, bahkan di sihir ataupun jin. Yang tu yang kita nak ada ilmu besar tu, nak boleh menilai mana yang khawarikul adat dan mana yang dipanggil sabab, yang dia ada sabab tapi kita tak tahu sabab. Elok-elok pergi faham. Dia memang take time untuk mengaji dan faham bab tu. Kalau tidak, tak boleh nak menilai. Wa tasdiqul kadzib. Baik. Wa huwa muhalun alaihi ta'ala. Wa huwa tasdiq kadzib. Membenarkan hak dusta. Maksudnya Allah Ta'ala meredai orang yang dusta. Bobi dengan bahasa meredai itu adalah muhal, mustahil. Pasal wala yarda li ibadihil kufr. Allah Ta'ala tak redha kufur. Kufur nisbah redha tidak. Tapi nisbah berlaku, kehendak dia nak berlaku, ada orang kufur, dan orang kufur boleh buat benda pelik dengan sihir dan jin. Tu memang kehendak dia, tapi dia tak redha. Dan tak lazim apa dia buat itu dia redha. Pasal Fir'aun kafir, Allah Ta'ala memang kehendaki, tapi dia tak redha. Guna pergi berkata izin, dia izinkan Fir'aun jadi Fir'aun, Abu Lahab jadi Abu Lahab, Abu Jahal dengan mati keadaan Abu Jahalnya. Dan apa seumpama itu, memang Allah Ta'ala izinkan untuk berlaku benda tu, tapi dia tak redha. Izin dengan mana kehendak dia memang nak bagi jadi. Dan tak semestinya bila jadi maksudnya dia redha, tidak. Okey, lagi faham tu. Tuan-tuan tak faham bahasa tu, agak berbelit. Berbelit tang mana ke tuan-tuan yang tak cekap tengok bahasa tu, tanya lain lah apa dia tu. Apa yang kukut tak faham fakta tu. Jadi wa huwa muhalun alaihi ta'ala. Membenarkan orang dusta ni mustahil pada Allah Ta'ala. Fa yakunu kadzibuhum fima yuballighuhu anhu ta'ala muhalan. Jadi bila Allah Ta'ala membenarkan hak dusta adalah dusta, maka Allah Ta'ala membenarkan pendustaan Rasul pada apa yang telah Nabi Rasul sampai, tentulah muhalan adalah mustahil juga.
Jadi mustahil lah Nabi Rasul dosa. Pasal Allah Ta'ala telah benarkan dia dengan mukjizat. Okey. Kalau tuan-tuan tak nampak kaedah pendalilan tu, tengoklah apa something wrong. Kaedah tuan-tuan memahamkan datang mukjizat benar, tak ada mukjizat tak benar. Dan bezakan tadi dengan saya sebut banding dengan sihir dengan jin tadi, tak semestinya bila berlaku apa pada sihir dan jin itu benar, sedangkan benda tu nampak macam menyalahi adat. Saya dah syarahkan sekali lalu tadi, itu bukan menyalahi adat. Hak tu dia sebenarnya beradat dan bersabab, cuma sabab dan adat dia kita tak tahu dan tak pernah belajar. Andai kata kita belajar dan kita tahu, kita pun boleh buat macam dia, bahkan bukan macam dia, kita boleh buat hebat pada dia kalau kita belajar yang lebih hebat pada dia. Tapi kalau khawarikul adat, belajar lagu mana pun, benda tu bukan boleh didapat dengan belajar. Benda khawarikul adat dia bukan dapat dengan belajar, bahkan dia adalah luar biasa yang hanya Allah boleh bagi jadi, tak ada siapa campur tangan dalam bab itu. Pastikan bab tu kita faham beza antara kedua perkara tu, khawarikul adat dengan benda pelik luar biasa yang dia bukan khawarikul adat, cuma tak nampak sebab dan kita tak tahu sebab. Baik. Wa iza istahala kadhibuhum. Baik, masih berdalil lagi. Apabila mustahil dusta Rasul. Fi dzalik, pada demikian itu, fi ma yuballighu hu anillahi azza wa jalla, pada apa yang Allah Taala sampaikan anillahi taala subhana, wajib sidquhum. Jadi bila mustahil dusta, nescaya wajiblah benar mereka itu, fihi fi ma yuballighu anhu, apa yang Allah Taala sampaikan daripada Allah Taala. Baik, dapat keputusan mustahil dusta, benarnya sabdaan Nabi dan Rasul-Rasul, dan apa yang berlaku pada mereka dan apa mereka sampaikan, wahwal matlubu, itulah yang dikehendaki. So, itulah kaedah berdalil, kaedah penaklukan akal yang dia nak ajar pada kita. Prinsip mukjizat itu adalah membenar daripada pihak Allah Ta'ala tentang bahawasanya benar dia Nabi Rasul. Sikit lagi sambung fakta tu yang kaedah-kaedah kita. Wajib i'tiqad, memang setiap Nabi Rasul mesti ada mukjizat untuk mendalilkan benar mereka adalah Nabi dan Rasul. Mesti ada. Kaedah orang akan petikai, betul ke dia Nabi Rasul? Cuma Nabi Rasul ni kalau tengok maklumat, kalau kita belajar sejarah-sejarah Nabi Rasul, ada Nabi Rasul yang kita tak tahu apa mukjizat mereka. Ada yang kita tahu, ada yang masyhur sangat, ada yang kita tak tahu pun apa mukjizat mereka. Bahkan jangan kata mukjizat, cerita dan sejarah mereka pun tak pernah diceritakan kepada kita, dan kita pun tak dapat maklumat tentang cerita mereka. Adanya maklumat dalam Quran kadang-kadang ada Nabi Rasul yang berulang-ulang cerita mereka, sampaikan dalam Quran ada sampai 6-7 kali diceritakan tentang cerita-cerita Nabi-Nabi dan Rasul itu dan mukjizat mereka. Ada yang tak pernah diceritakan langsung. Itu cerita kemukjizat tu sikit. Tapi wajib i'tiqad, mesti Nabi Rasul ada mukjizat, yang mukjizat tu membenarkan benar mereka Nabi Rasul. Okey. Soalan kalau ada situ. Ada. Faham apa? Alamak. Fa yakunu, faham tu fa jawab daripada lau. Lianaha nazilatun manzilati qauli ta'ala sadaqa abdi. Fa tu fa jawab daripada lau. Tanya tentu kena tengok nahwu sikit. Tan dia kata lau kadzabu fi zalika la lazimal kadzib fi khabarihi. La lazima tu jawab bagi lau, pada lau kadzabu fi zalika, maka fayakunu kadzibuhum. Bukan jawablah kalau itu. Fa tafri' daripada elat lau kadzibu la lazima kadzibu. Tafri' maknanya fa tafri' kalau itu. Tafri' masalah daripada kalau kadzibu lazimal kadzibu fayakunu kadzibuhum bima yuballighu anhu muhalan. Kalau tanya fa tu apa? Orang lain tak faham, biar dia dengar seorang dah. Sebab tu bab nahwu sikit, orang reti-reti dia tanya dah, dia tanya saya jawab baik. Lain kalau ada.
senyap yang ni faham tak? Okey. Ya. Ya. Dan nubuah. Oh. Nubuah tu asal makna dia kenabian. Kenabian tu perkara-perkara yang berhubung dengan nabi itu sendiri. Maksudnya tentang dia benar, dia amanah, dia tabligh, dia cerdik. Dia ni ada khususiat, dia ni istimewa, memang sifat manusia biasa tapi tak menjatuhkan martabat. Apa bicara tentang diri nabi itu sendiri, tentang apa yang wajib, apa mustahil, apa harus, itu dipanggil nubuat. Itu istilah, itu yang nubuat, nabawiyat ataupun nubuat, kenabian, bab-bab tentang nabi itu sendiri. Sam'iyat ni dia ialah apa perkhabaran daripada dia. Itu sam'iyat. Jadi kalau atas beza tu, nubuat tentang batang tubuh nabi, sifat nabi, ciri-ciri nabi, apa yang sepatutnya ke dia, apa tak sepatutnya ke dia, apa yang harus pada dia. Itu nubuat. Jadi sam'iyat, apa yang dia ceritakan. Boleh? Itu sam'iyat. Lain. Baca sikit lagi pasal disebut tu masih nak menunjukkan dalil sidik. Tapi dalil sidik ni fi ghairi ma yuballighu anni anhu. Tang wajib, tang kata kemestian tu. Tadi disebut dalil lah. Perhabiskan sikit pasal ke depan tu baru nak masuk patona, aku edak dia akan berulang sikit tentang nak cerita balik. Cerita tinggal 2 minggu, lepas tu lupa pula nak cerita lain pula. Tak mau, letih ya. Okey, letih ya. Perhabis untuk sebut ayat saja. Wa amma wujubu sidqihim. Adapun wajib benar mereka itu rasul. Wastihalatul kadhib alaihim, dan mustahilnya dusta alaihim mereka itu rasul. Fi ghairi ma yuballighu nahu anhu, pada lain daripada barang, mustahil dusta pada barang yang telah menyampai mereka itu huma anhu, daripada Allah Ta'ala yang maha tinggi itu. Fadalilu alaihi, apa dalil sekali lagi, annahum, right. Yang ni kalau ikut dalil kedua lah, dia sebut tentang benarnya Nabi dan Rasul itu. Tadi disebut benar dengan dalil mukjizat, yang ni disebut dalil benar dengan bab lain. Macam ni, lau kadhibu lakana kadhibuhum khiyanatan tukhalifu wujubal amanati wal ismati lahum. Baik, antara kaedah berfikir dia macam ni, kalau Nabi Rasul ni dusta, lakana kadhibuhum khianatan, nescaya jadilah pendustaan mereka itu khianat lah. Orang Ta'ala suruh cerita lain, dia cerita lain. Amanah tak? Tak amanah. Dosa tak? Dosa salah tak? Salah. Nabi buat salah ke? Nabi tak buat salah. Untuk Nabi mesti cerita betul. Itu kan dia sebut. Ya, cuma dia bukan berdalil dengan mukjizat. Dia berdalil dengan kalau dusta nanti dia istilah khianat. Bila khianat tak maksum. Bila tak maksum buat dosa. Sedangkan Nabi tak buat dosa, dah belajar dah. Tak ada kelahi buat dosa balik. Jadi bila dosa khianah tukhalifu, khianat ni dia menyalahi wujubal amanati wal ismati lahum. Dia menyalahi akan kemestiannya amanah dan maksum bagi mereka itu Rasul. Jadi dia berdalil dengan kalau dusta khianat, khianat tak amanah, tak amanah tak maksum, tak maksum merepet. Pasal apa? Qad taqaddama dalilu, kerana terdahulu dah dalil ala wujubil amanati lahum, wajibnya amanah bagi mereka itu Rasul, wastihalatul khianati, dan mustahilnya khianah alaihim sallallahu ta'ala wa sallama alaihim ajma'in. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi rahmat dan mensejahterakan atas mereka itu Rasul, Anbiya ajma'in sekaliannya. Okay. Cuma dia ajar kaedah berdalil bukan dengan mukjizat, tapi berdalil dengan kalau kazib, dia dusta, salah, bohong, khianat. Bila khianat tak amanah, menafikan maksum. Siap. Yang ni tambahan saya punya pula. Macam mana pun yang ni antara kaedah ajar ulama ajar tak berdalil apa? Kalau dia dusta,
kita pun disuruh dusta. Pasal apa? Pasal kita disuruh ikut Rasul. Betul? Jadi kalau Rasul dusta, kita pun kena bohong juga. Pasal kita disuruh contohi Rasul. Sedangkan adakah kita disuruh dusta? Tidak. Bila kita tidak disuruh dusta, sedangkan kita disuruh ikut Rasul, menunjukkan mungkin pasti Nabi dan Rasul tak akan dusta. Pasal kita disuruh ikut Nabi Rasul semutlak-mutlaknya. Takkan ada pendustaan dalam bab Rasul, dalam apa yang dia sampaikan. Okay. Ni sebab fakta betul ke dia tu, macam tu mantap dia. Okay. Siap. Hujah cantik lah. Cuma saya dah peringatkan awal tadi, apa dia? Memang Rasul tu betul, cantik lah. Dia sampai tu betul. Cuma apa yang memang dia betul-betul sampaikan dan apa yang dah disampaikan, apa yang sepatutnya betul-betul kena syarahkan. Tu pula satu proses. Yang tu dah sebut panduan. Ensure yourself you get information from the right person. Selalu saya pesan itu. Pasal zaman ni zaman fitnah besar lah. Hati-hatilah tu. Ensure yourself about that. Okay. InsyaAllah sambung nanti. Yajibu lahum alaihimus salatu wassalamu al-fatanatu. Bab fatanah pula. Soal kalau ada tentang yang terakhir kita bicara, tak pun tentang asal bicara tentang wajibnya sidik, sedikit alert yang beri, kita berhujah, apa dia khawarikul adat, apa dia sihir dan jin. Ada benda tu sampingan di atas nak memahamkan khawarikul adat itu. Soal. Ya. Apa dia? Taqiyah tu sama dengan kazib ke? Kalau faham takrif tu, iyalah. Pasal kazib ni menyalahi realiti. Taqiyah pun menyalahi realiti lah. Maksudnya dia cakap tak ada serupa bikinnya. Bopi lah bahasa style India kan. Dia cakap tak ada serupa macam mana dia pegangnya. Cakap lain, hati lain. Jadi istilahnya dusta. Pasal apa? Dusta maksudnya satu perkhabaran, satu maklumat yang tak menepati realiti. Misalnya dah sebut taqiyah tu istilah Syiah lah selalu sebut kan. Dia orang menggunakan bahasa taqiyah itu. Memang taqiyah ni rukun besar dalam Syiah. Tak Syiah, tak taqiyah melainkan Syiah. Okey. Ataupun taklah dikatakan Syiah melainkan mesti ada taqiyah. Macam tu hubungan taqiyah dengan Syiah ni. Katalah misalnya kita kata dia ni duk keluar badan lah, apalah, duk besar kan Hasan Hussein, lepas tu sampai meratap orang mati, bahasa itu duk tepuk dada lah. Bila kita kata dia macam tu, dia kata apa? Ini semua dusta kepada golongan kami ahli bait. Tidak ada apa-apa pahaman begitu. Kami sentiasa memuliakan amalan-amalan Islam dan ajaran Nabi SAW. Dan dibuat kenyataan dia, kami semua akan patuh pada raja dan yang di-Pertuan Agong, dan kami memohon supaya dibenarkan meraihkan upacara Ashura dan seumpamanya dengan ajaran-ajaran Syiah, kerana pertentangan amalan itu tidak bertentang dengan perlembagaan Malaysia. Okey tak dia cakap tu? Taqiyah kezib. Siapa? Agak-agak kalau dapat lulus esok dia buat gitu tak? Dia buat well lah tuan-tuan. Tata well. Tak faham sudah apa benda well tu. Asal ayat bagi je, kau bagi lulus je, kami telah mendapat kelulusan. Jadi jangan duk petikai apa kami buat. Ini adalah amalan Syiah. Mampu ya? Esok dia sebelih hampa, dia dapat ini amalan kami boleh sebelih ahli sunni. Mampu ya? Tu yang tak diberi tu, kelulusan tu. Itu kot. Jadi taqiyah tu adalah kazib. Ya, taqiyah adalah kezib realitinya. Lain. Tipu yang diharuskan. Memang ada bahasa dalam kitab-kitab kita yang ada ulama menggunakan bahasa begitulah. Tipu yang diharuskan. Tipu diharuskan ni tetap bahasanya kazib. Kazib bahasa maknanya sebut tidak menepati realiti. Antara tipu yang diharuskan, antara atas istilah itu yang disebut ulama adalah tipu semata-mata untuk jaga agama ataupun jaga nyawa. Misalnya kalau kita ni masuk satu kerajaan yang kalau dia tanya, kamu are you Muslim? You Muslim je, bam, dia bagi. Walaupun bagus tak macam tu,
bagus, tapi aku pun mau hidup lagi mah. Tak sanggup mati lagi kan. Sanggup mati kalau bagus tak? Bagus. Tapi tak semua orang boleh bertahan dengan mati tu, dan nak bertegas dengan syirik dan